Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini, menjadikan insya-Allah sesi kita ini berterusan walaupun dalam keadaan kita tidak dapat bersama-sama di dalam masjid, walaupun dengan kepentingan maslahah kita terpaksa berada di rumah, solat di rumah bersama-sama, solat berjemaah bersama family, bersama keluarga, walaupun kita tidak dapat bersama-sama di dalam masjid Sengkurung seperti biasa pada malam ini untuk sesi bersama-sama menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi daripada Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Maka kita tetap juga insya-Allah bersama-sama walaupun keadaan kita tidak dapat bersama-sama seperti biasa, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak ucapkan terima kasih sebelum daripada tu kepada pihak Masjid Sengkurung Bandar Seri Pegawan Brunei Darussalam yang telah memberi sokongan yang padu, yang kuat untuk kita tetap bersama-sama menjalankan majlis ilmu kita walaupun dalam keadaan kita suasana pandemik COVID-19 seperti ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Syababul Iman, persatuan belia, pertubuhan belia di Masjid Sengkurung yang masih untuk terus mengadakan majlis ilmu seperti yang kita buat pada malam ini. InsyaAllah yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan dikasihi semua ahli jemaah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, kita akan bersama-sama di dalam surah Yusuf ataupun kita sedang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan bahawa oleh kerana kisah Nabi Yusuf ni adalah special di dalam Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf ini di dalam surah Yusuf ini sepenuhnya. Kita boleh lihat daripada awal surah Yusuf kepada akhir surah Yusuf, semuanya menceritakan tentang kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam daripada permulaan sehinggalah kepada akhir, walaupun tidaklah akhir hayat Nabi Yusuf tetapi penakhiran daripada dakwah Nabi Yusuf, daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat saja, iaitu di dalam surah Yusuf. Jadi alhamdulillah bertuahnya kita pada malam ni walaupun kita berada dalam rumah, insya-Allah kita bersama-sama dengan family dapat bersama-sama untuk melihat sesi kita pada malam ini bersama-sama dengan saya yang terus dijemput oleh pihak Syababul Iman Masjid Sengkurung, insya-Allah. Kita akan baca pada malam ni sebagaimana yang saya sebutkan, saya telah sentuh pada minggu lepas, iaitu daripada muka surat 242 pada malam ni daripada Mashaf. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kepada ahli jemaah semua yang ada bersama-sama mengikuti sesi ini, harapnya agarnya dapat bersama-sama untuk membuka Mashaf. InsyaAllah moga-moga kita dapat lihat Mashaf dan kita dapat lihat bersama-sama menuruti apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan Nabi Yusuf. Untuk makluman juga, kisah Nabi Yusuf kita ni masih panjang sebenarnya, minta maaf kita baru sesi yang ke-6 pada malam ni kalau tak salah saya, ataupun sesi yang ke-7. Kita terusnya ialah bercerita tentang kisah Nabi Yusuf ni di dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu 241. Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Yusuf ni telah dipanggil oleh Raja Mesir untuk keluar daripada penjara, tetapi dia enggan, dia tak mau. Dia kata aku tak mau keluar sehinggalah clearkan nama aku, maknanya bersihkan nama aku daripada tuduhan-tuduhan yang menyebabkan aku ni dimasukkan ke dalam penjara. Jadi akhirnya permintaan Nabi Yusuf itu ditunaikan oleh Raja Mesir pada masa itu, dan kemudiannya Raja Mesir telah buatlah panggil semua perempuan-perempuan, kemudian tanya mereka apakah sebenarnya yang telah berlaku. Ni cerita ni kita kata dah lama berlaku,
Hampir dikatakan ada riwayat mengatakan 7 tahun dah. Jadi maknanya hebatnya Nabi Yusuf ni, walaupun dah 7 tahun, lebih daripada 7 tahun dalam penjara, tapi dia tak mahu keluar, enggan keluar kan. Maknanya walaupun boleh keluar, tapi dia tak mahu keluar, sehinggalah nama dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan oleh Raja Mesir. Jadi dia nak supaya clearkan bahawa dia tidak bersalah masuk penjara ni. Jadi akhirnya selepas daripada proses tersebut, maka akhirnya dia bersih, dan raja semakin bertambah kagum dengan sikap Yusuf ini. Kenapa? Kerana orang biasa kalau dipanggil keluar, mesti keluar dah. Kenapa? Kerana Yusuf ni telah berjaya untuk membuat takbir mimpi yang hebat tetapi dia tak nak keluar. Jadi akhirnya ini menaikkan lagi namanya. Dan beginilah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana kalau kita ni bersifat bersih, bersifat menunjukkan tidak zuhud, maknanya itu dipanggil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil zuhud terhadap apa ma fi aidin nas, ataupun zuhud terhadap dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dalam hadis dia, hadis 40 yang kita pernah baca dulu, ingat dalam masjid ni Sultan Syarif Ali ni lah, iaitu Masjid Sengkurung ni, iaitu satu hadis Nabi SAW bila sahabat bertanya, bagaimanakah kita nak supaya orang ni sayang kepada kita, ataupun Allah ni sayang kepada kita? Ada dua soalan. Yang pertama, Allah sayang. Yang keduanya, manusia sayang pada kita. Apa jawab Nabi SAW? Nabi beritahukan dua petua, kita kata dua tip bagaimana kita nak dapat supaya orang ni sayang pada kita, dan bagaimana Allah tu sayang pada kita. Iaitu yang pertama, izhad ma fi aidin nas. Nabi kata, hendaklah zuhud apa yang ada di tangan manusia. Maknanya jangan kamu nak sangat, jangan kamu nampak nak sangat apa yang ada pada orang punya, tapi kamu ni nampak bersungguh-sungguh nak sangat harta orang tu ataupun apalah milik orang tu. Ini akan menyebabkan orang benci pada kamu. Perkara kedua, Nabi SAW sebut kepada sahabat tu, iaitu izhad hendaklah kamu zuhud terhadap apa-apa di atas dunia ni, Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Jadi ertinya sini maknanya kan, kita nak dapat kasih sayang Allah, hendaklah kita ni jangan cinta dunia. Sebab cinta ni, kalau kita cinta pada dunia, Allah Ta'ala tak akan beri sayangnya kepada kita. Bagaimana kan? Maknanya kita ni bertemu, tak boleh. Dalam hati kita nak sayang kepada Allah Ta'ala saja, jangan sayang kepada dunia, Allah Ta'ala akan beri kasih sayangnya kepada kita. Begitulah juga dengan tadi. Jadi beginilah Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Yusuf. Kita akan tengok sini kan, Masya Allah kan, Masya Allah, dia dapat dunia. Tengok kan, raja ni panggil dia daripada dalam. Jadi kita tengok baca hari ni, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini ayat yang ke-53 yang sedang kita baca ni, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa ini adalah kata-kata Nabi Yusuf, iaitu kata-katanya apa? Aku ubarri'u nafsi, maknanya aku ni berlepas diri daripada jiwaku. Kenapa? Kerana innan nafsa, kerana sifat nafsu ni, kita kata nafsu sifat nafsu ni la ammaratum bisu, pada kebiasaannya dia ni akan menyuruh manusia tu, menyuruh tuannya untuk melakukan kejahatan. Illa, melainkan ma rahima rabbi, melainkanlah orang yang dipelihara. Ma di situ tafsir kata man. Kalau ikutnya ma tu apa kan, tapi man maknanya siapa, kecuali lah orang yang terpelihara ni daripada terikut nafsunya, ialah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi saya sebutkan tadi bahawa kata-kata ini adalah menurut satu pendapat ulama, ialah kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ada satu lagi pendapat ulama mengatakan bahawa bukan kata Nabi Yusuf, ini adalah kata-kata Zulaikha yang disebutkan tadi, kata-kata Zulaikha. Jadi maknanya sini adalah ada dua pendapat. Jadi bagi kita insya-Allah tak ada masalah walaupun dua pendapat berlainan mengikut ahli tafsir. Tapi bagi kita ialah ini adalah satu konsep. Kata-kata sama ada kata Zulaikha ke, yang telah bertaubat, yang telah insaf,
ataupun kata-kata Nabi Yusuf yang nak menceritakan tentang hakikat nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita ni, tabiatnya Allah Ta'ala jadikan dia tu menarik kepada kejahatan, menarik kepada, menyuruh kita supaya melakukan kejahatan. Tapi akan ada orang yang akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadikan kita ini orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sebab kita tak boleh nak berpisah daripada nafsu. Memang kita ni ada nafsu. Kita ni ada nafsu. Tapi kita boleh meminta supaya Allah Ta'ala memelihara kita. Iaitu, ma rahima rabbi man rahima man asama. Orang yang terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, inna rabbi ghafurur rahim. Sama ada kata Zulaikha ke ataupun kata Nabi Yusuf ke, sesungguhnya dia kata, sesungguhnya Tuhanku sangat ghafur dan juga sangat rahim. Itu ayat yang 53 ayat 53. Seterusnya kita akan lihat pula ayat yang seterusnya, iaitu ayat 54. Wa qala al-malik, lalu berkatalah Raja Mesir pun berkatalah, itu ni, maknanya pada ketika ini Nabi Yusuf masih lagi di dalam penjara. Jadi oleh kerana setelah dengar daripada cerita perempuan-perempuan ni bahawa sebenarnya bukan kesalahan Nabi Yusuf dan sebagainya, maka raja pun berkata, itu ni, bawa datang ke sini. Perintah raja supaya pergi ambil Nabi Yusuf yang berada dalam penjara tu, supaya dibawa, itu ni bihi, dengan Yusuf tu, bawa kepada aku Yusuf tu, kemudian astakhlishu li nafsi. Kata raja, astakhlishu, maknanya aku nak jadikan dia khusus untuk aku sahaja. Maknanya bukanlah tak boleh, maknanya khusus untuk aku, maknanya kerja akan menjadi orang yang berada bersama dengan aku sahaja, orang lain jangan campur tangan. Maknanya bukanlah, maknanya kan, kalau kita tengok setengah-setengah pekerja, kadang-kadang dia bekerja untuk raja, bekerja untuk ni raja, bekerja untuk orang ni, bekerja untuk menteri. Ni tak, ni khusus untuk raja. Jadi ini menunjukkan sebenarnya special. Sekarang ni raja ni dah rasa memang Nabi Yusuf ni memang hebat. Dia ni orang amanah, dia ni orang bersih, dia ni orang yang memang sangat-sangat baik. Sebab itulah aku nak dia ni, ambil dia menjadi orang yang akan bersama dengan aku, membantu aku. Jadi dia kata apa? Falamma kallamahu, lalu dipanggil lah. Jadi cerita ringkasnya kan, Allah Ta'ala cerita secara ringkas saja. Tapi dalam ahli tafsir dia kata, lalu Yusuf apabila dia beritahu, dia pun pergi mandi di dalam penjara ni lah, maka dia kemudian pergilah berjumpa dengan kawan-kawan dia. Ramai kawan kan, dah 7 tahun lebih kan berada dalam penjara tu. Jadi dia pun bersama-sama lah dengan kawan-kawan dia, ucap selamat tinggal lah, aku nak keluar dah, begitu-begitu kan. Dia pakai pakaian semua elok-elok. Kemudian dia pun pergilah berjumpa dengan raja. Lalu dia pergi kepada raja. Bila sampai kepada raja, falamma kallamahu, lalu dia pun bercakap dengan raja. Selepas bercakap tu, kemudian qala innakal yaum, kata raja kepada Yusuf, kepada Nabi Yusuf. Apa kata raja ni? Dia kata, innakal yauma ladaina makinun amin. Kamu sekarang, sejak daripada hari ini, kamu adalah akan berada bersama kami, dan kamu ini makinun aminun. Makin itu ialah makanah, maknanya mempunyai kedudukan yang hebat. Maknanya kamu sekarang, kalau kita sekarang ni kan, maknanya aku beri pangkat sekarang kepada kau pangkat besar lah kan. Sekarang kau ni berpangkat besar, itu makin. Kemudian amin, engkau adalah orang yang boleh dipercayai kan? Mempunyai amanah, amanah dan juga makanah dalam bahasa Arabnya, makanah dan juga amanah. Itu kata raja kepada ni. Jadi apabila kata raja macam tu, lalu berkatalah Yusuf. Ni ceritanya bukanlah makna serentak pada masa tu juga, tapi panjanglah kan ceritanya kan. Kemudian bercakap dan sebagainya. Kemudian selepas daripada tu kata Yusuf alaihi salam, apa kata Nabi Yusuf? Dia kata, qala ij'alni ala khazainil ardi. Wahai tuanku, mungkin macam itulah kita kata, yang bercakap dengan baiknya, bercakap Masya Allah kan, dengan adab-adabnya. Yusuf pun berkata kepada raja, ij'alni, tuanku jadikanlah aku ini ala khazainil ardi, di atas khazain al-ardi. Khazain artinya ialah maknanya khazanah, maknanya kita khazanah ni artinya ialah semua perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, sama ada tanamannya, sama ada import ekspornya, sama ada apa-apalah kan. Kalau zaman modernnya dengan fiskalnya, dengan renewalnya, dengan macam-macam lah, semua benda pasal ekonomi negara ni. Jadi orang, kalau kita boleh panggil lah sekarang ni, zaman moden ni, kita panggil dia
wahai tuanku, lantiklah aku ni jadi menteri keuangan dan juga menteri ekonomi. Tu habis semua kan. Ala khazainil ardi. Kenapa Nabi Yusuf cakap macam tu? Kerana dia pun beritahulah kan. Beritahu sebab dia kan. Kerana dia kata, inni hafizun alim, aku ini seorang yang hafiz, bukan hafiz. Kalau hafiz tu orang yang hafal Quran. Ini hafizun. Hafizun ni maknanya orang yang sangat-sangat boleh menjaga, dan kemudian alimun, sangat-sangat tahu. Dua sifat ni. Tadi dua sifat dah. Sekarang ni dua sifat ni. Nabi Yusuf minta sekarang. Ada beberapa perkara lah yang kita mungkin boleh discuss, kita boleh bincang, kita boleh cuba faham daripada apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf di sini. Iaitu apa? Perkara pertama, Nabi Yusuf minta jawatan. Minta jawatan, iaitu seolah-olahnya beri pada akulah. Aku minta kepada aku jawatan ni. Maknanya bukannya diserahkan kepadanya. Bukan arahan supaya dia ni diberikan jawatan ini, kamu bertugas ini, tapi dia minta, dia offer diri dia, kita katakan. Jadi soalan dia, bolehkah kita offer diri kita? Kita offer jawatan, boleh ke? Ada satu hadis Nabi lah yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu mengenai ada seorang sahabat ni bernama Abdurrahman bin Samurah. Nama dia Abdurrahman bin Samurah. Dia pernah berkata, dia pernah berjumpa dengan Nabi, dan Nabi SAW pernah menasihatinya. Apa kata Nabi? Nabi SAW berkata kepada beliau, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah. Panjang kisahnya, tapi kita ambil poin dia saja, iaitu dia berkata, Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman ni, Nabi kata, wahai Abdurrahman, la tas'al, la tas'alil imarata, jangan kamu meminta imarah, iaitu keketuaan. Keketuaan maknanya nak jadi ni, nak jadi jawatan ni, nak jadi jawatan, jangan kamu minta. Jangan salah faham maknanya sekarang ni kalau kita nak mohon permohonan kerja tu cerita lain. Ini masalah meminta amanah kan. Kalau kita kata mintalah saya nak jadi menteri ni lah, saya nak jadi menteri ni lah, boleh tak minta? Minta macam tu. Ataupun dalam apa-apa kan, saya rasa saya layak, orang lain tak layak dan sebagainya lah. Permohonan tu itu lain itu permohonan tu minta kerja. Itu kan. Kalau tak boleh, nanti susah pula kita kan. Tapi dalam ni kisah ni Nabi Yusuf minta. Jadi dalam hadis Nabi ni kepada Abdurrahman bin Samurah tadi, Nabi kata, jangan kamu minta wahai Abdurrahman, la tas'alil imarata. Nabi kata apa? In u'titaha, kalau kamu ni diberi amanah itu kan, kalau kamu diberi, maknanya kan, kamu diberi amanah tu kan, an mas'alatin, oleh sebab kamu minta, di atas permintaan kamu. Apa Nabi kata? Wukilta ilaiha, wukilta ilaiha, nescaya kamu akan diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Pandai-pandailah kamu buat, maknanya kamu tak akan ditolong. Tapi Nabi SAW kata, wa in u'itaha an ghairi mas'alatin, tapi kalau kamu diberi bukan kerana kamu minta, maka Nabi SAW kata, u'inta alaiha, nescaya kamu akan ditolong. Siapa yang tolong tu, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Jadi daripada hadis ni menunjukkan apa konsepnya dalam Islam ni asalnya ialah tak boleh minta satu jawatan yang tertentu, yang memegang amanah seperti ni kan. Jangan minta ini, bukan minta kerja tapi minta satu jawatan yang memegang amanah macam seperti Nabi Yusuf ni. Kalau ikut asalnya tak boleh. Tetapi ulama kata boleh jika sekiranya jawatan itu perlu, dan kalau dia tak minta, nanti orang lain, dan atau kalau orang dia tak beritahu tentang keadaan dia, nanti orang lain akan masuk, iaitu orang lain tu orang yang jahat. Orang yang jahat akan merosakkan. Jadi secara khususnya terutama tentang keuangan negeri Mesir ni. Negeri Mesir ni kira negeri kaya pada masa tu Sekarang pun kalau ikutnya kaya jugalah dengan tanahnya yang subur dan sebagainya, ada sungai Nil semuanya kan. Jadi kalau ikutnya dia minta ni Nabi Yusuf ni tengok kan, dia tahu kan bahawa sensitifnya Kementerian Keuangan ni. Kenapa? Kerana dia ni berkaitan dengan duit. Banyak orang hilang, maknanya hilang punca dengan duit. Bila tengok duit ni kan, banyak rosak, manusia ni banyak rosak kerana duit ni. Kenapa? Dah dapat duit kan, dah dapat ni macam-macam lubang boleh masuk kan. Sign tu mahal tanda tangan orang yang ni adalah mahal, orang yang memegang kuasa macam ni, sebagaimana Nabi Yusuf AS. Sebab itulah Nabi Yusuf kata,
seolah-olah nak mengatakan bahawa jawatan ini hanya boleh dipegang oleh seorang yang hafizun alim. Alim tu makna berpengetahuan. Kalau kita zaman moden ni, berpengetahuan tentang accounting lah, berpengetahuan tentang ekonomi lah, makna ada pengetahuan. Tapi ada pengetahuan saja tak cukup. Mesti ada yang kedua, iaitu apa? Iaitu hafiz. Orang tu hafiz. Hafiz maknanya menjaga. Menjaga dirinya, menjaga jiwanya, tak terpengaruh dengan hartanya dan sebagainya kan. Maknanya kalau berlaku pun tumpukan harta yang banyak depan dia pun, dia tak akan gelap mata. Dia tak akan cair kan. Dia macam itulah juga kan. Ini harta orang, ini harta kerajaan, ini harta negara kan. Dia tak boleh ambil sewenang-wenang suka-suka dia kan. Jadi kontrak ke, tender ke, kalau setengah-setengah tempat mana, duit bawah meja ke, rasuah ke, semua tu adalah benda-benda yang tak boleh kan, yang mesti dijaga. Dan Kementerian Keuangan ni lah banyak, melalui keuangan ni lah banyak orang yang hilang apa, gelap mata lah kita kata. Jadi oleh kerana itulah Nabi Yusuf berkata, inni hafizun alim, aku tahu dan aku boleh menjaga. Wa kazalika makkanna, lalu diberilah, kesimpulan dia, diberilah jawatan tersebut kepada Nabi Yusuf. Wa kazalika, jadi Allah Ta'ala kata, dan begitulah. Begitulah artinya ialah lalu Nabi Yusuf pun dikeluarkan daripada penjara, daripada keadaannya yang rendah tu kan. Kalau ikutnya makna keadaan yang dahsyat lah kan, dalam penjara kan, penjara. Itu Allah Ta'ala kata, wa kazalika makkanna li Yusuf. Allah Ta'ala angkat Nabi Yusuf fil ardi, di atas bumi Mesir ini, memberi kedudukan yang hebat. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yatabawwa'u minha tu maknanya yanzilu minha haitsu yasha, maknanya dia boleh buat apa sajalah di negeri Mesir tu. Sebagaimana yang maknanya dia beri kebebasan. Tak dulu lah, kalau dulu ni datang sebagai seorang hamba, seorang budak kan, yang hina, yang bekerja menjadi hamba saja di sebuah rumah kan. Jadi selepas daripada tu, maka dia pun diberi jawatan tu. Dan dikatakan dalam setengah riwayat, dikatakan bahawa selepas daripada tu, Aziz tadi tu yang menjadi tuan itu mati. Dan inilah ada riwayat yang mengatakan sini bahawa selepas daripada tu, Nabi Yusuf ini telah berkahwin dengan Zulaikha. Setelah daripada dan dapat 2 orang anak daripada hasil kehidupan mereka. Tu menurut setengah riwayat kan, bukan daripada hadis. Saya ceritakan sebab disebutkan oleh ulama-ulama tafsir di dalam tafsir jalan lain. Seterusnya, nusibu birahmatina man nasha. Allah Ta'ala nak beritahukan konsepnya secara umumnya, iaitu Allah Ta'ala ni nusibu birahmatina, kami akan kenakan. Maksud kenakan tu maknanya kami akan berikan rahmat kami ini man nasya, siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita jangan bimbang. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita laksanakan apa yang Allah Ta'ala minta kita buat, jangan kita takut bahawa ada bersama kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan yang terbaik untuk kita kan. Apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita, jika kita jaga agama, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Jangan bimbang kan. Yang kita takutnya kita tak jaga agama. Kalau tak jaga agama, maka akan jadi masalah kita. Kemudian wala nudhi'u ajral muhsinin, Allah Ta'ala kata, Allah tak akan sia-siakan pahala orang-orang yang baik. Siapa yang baik di sini? Iaitu Nabi Yusuf sebagai contohnya. Jadi adakah Allah Ta'ala akan sia-siakan dia buat kebaikan, buat baik dengan ayah dia, baik dengan abang dia, dia kenang jasa, dia tak marah kepada adik-beradik dia, buat macam tu kepada dia, dia tak kutuk lah, dia tak doa lah kejahatan. Kita tak pernah jumpa kan. Dan dia buat baik pula kan kepada negeri Mesir ni, dia memberi suatu, dia berfikir apa benda manfaat yang boleh berikan kebaikan untuk negeri Mesir, kepada rakyat Mesir dan sebagainya kan. Makna cara fikir dia tu, itu adalah cara fikir orang-orang yang baik kan, orang-orang muhsin. Allah Ta'ala kata, la nudhi', kami tak akan sia-siakan. Kalau ada orang yang berperasaan begitu, buat macam tu, berkeinginan begitu, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan dia. La nudhi'u ajral muhsinin. Seterusnya, wala ajrul akhirati khairun. Allah kata, dan sesungguhnya la ajrul akhirah, itu dunia. Jadi kita tengokkan dunia pun Allah Ta'ala beri kepada dia. Kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf AS. Angkat dia. Pengakhiran dia pengakhiran yang hebat kan. Dapat menjadi menteri dan sebagainya. Dapat menduduk kedudukan yang baik lah. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala sebut lagi, tetapi balasan di akhirat, wala ajrul akhirati khairun lillazina amanu wa kanu yattaqun.
Di akhirat pun dia akan dapat. Itu memang terjamin dapat. Di dunia mungkinlah keadaan orang-orang yang beriman ni, orang-orang soleh ni, kemungkinan ada yang mati kadang-kadang tu. Mereka ni tak dapat. Contohlah kita kata habuan dunia. Dari segi habuan dunia mereka ni macam tak dapat. Tapi mereka mati syahid dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala kata, di akhirat pasti dia akan dapat. Wala ajrul akhirati khairun lillazina aman. Itu lebih baik. Maknanya lebih baik ni kita kejar yang sana, kita kejar yang akhirat ni. Kalau kita tak dapat dunia, jangan risau, kita akan dapat yang akhirat. Itu pasti. Itu lebih baik lagi kan. Kalau kita rasa dunia ni lebih baik, apa yang dapat dunia lebih baik, sebab itulah manusia ni kejar dunia. Padahal dunia ni pendek, sekejap je kan. Sekejap hidup, lepas tu dapat, lepas tu habis. Kita dapat keseronokan, kita dapat kesenangan. Berapa lama? 100 tahun, 200 tahun, tak ada orang dapat keseronokan 200 tahun. Kadang-kadang sebelum daripada mati dah sakit dah. Dah sakit, tak dapat dah kesenangan tu. Jadi apa yang kita dapat kesenangannya? Jadi kita kena ingatkan, mari kalau kita bersama dengan Allah, kalau kita beragama, menjaga agama kita, kita akan dapat habuan kita di akhirat. Allah Ta'ala pasti akan bagi. Itu lebih baik lagi. Khairun lillazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bukan saja beriman, tapi mereka itu bertakwa. Yattaqun. Waja'a ikhwatun. Kemudian selepas daripada itu, sampailah pula kepada cerita yang baru pula. Habis cerita tadi kan. Maka keadaan Nabi Yusuf pun hiduplah senang lenang dalam keadaan di Mesir itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok di sini kan, dia tak ceritakan bagaimana keadaan Nabi Yusuf, apa tindakan Nabi Yusuf selain daripada menjaga ekonomi ni. Adakah dia ni berdakwah dan sebagainya. Allah Ta'ala tak cerita di sini. Kita ambil sempena, kita faham keadaan cerita Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni turunnya semasa di Mekah, iaitu selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kematian Khadijah, kemudian kematian Abu Talib, sokongan dah hilang, di dalam rumah hilang, di luar rumah hilang, kemudian pergi ke Taif kena baling dengan batu, berdarah, hilang lagi, kemudian balik ke Mekah. Nak masuk ke Mekah, tak boleh masuk ke Mekah kecuali mesti dapat support daripada Mut'im bin Adi, nama dia kan, seorang musyrik tapi dia sanggup tolong Muhammad. Maka dia benarkan, maka dia jaga Muhammad. Orang jangan kacau Muhammad ni, ini di bawah pengawasan aku, dia kata. Lalu Nabi masuk dalam keadaan susah begitulah, tertekan dakwah di luar pun ditolak, di dalam negeri Mekah pun ditolak, orang yang bersokongan Nabi pun ditolak, semua tolak. Ketika itulah turunnya Nabi surah Yusuf ni. Jadi surah Yusuf ni nak gambar, nak cerita satu benda, iaitu perasaan, nak mengobati perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isunya bukan isu dakwah tak dakwah. Nabi dah buat dakwah dah. Jadi bukan nak cerita nak bagi kesungguhan dakwah. Berlainan kalau kita tengok kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala ceritakan kisah kisah Nabi Ibrahim, semua tu kisah dakwah. Kisah Nabi Nuh tentang dakwahkan kesusahan dakwah. Teruskan, sabar, teruskan. Itu kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah beberapa orang Nabi lain lagi. Tapi kisah Nabi Yusuf ni agak berbeza. Kisahnya ialah nak bersupport kepada Nabi, nak memberi harapan kepada Nabi, jangan putus asa kan. Kamu akan dapat pahala akhirat dan Allah Ta'ala akan beri kehebatan kepada kamu selepas daripada ni, sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf. Walaupun kamu susah sekarang ni, tengoklah apa yang berlaku selepas daripada tu. Nabi pergi berdakwah kepada orang-orang yang datang buat haji di Mina. Maka tiba-tiba 6 orang pada tahun selepas daripada balik daripada Taif, 6 orang tiba-tiba masuk Islam. Bayangkan, tiba-tiba saja orang dah 10 tahun Nabi berdakwah ni kepada orang musim haji ni, tak ada orang nak ikut. Tiba-tiba 10 orang pada tahun yang ke-10, tiba-tiba 6 orang masuk Islam, tiba-tiba macam tu saja. Jadi itulah merupakan tanda-tanda, kita kata bibit-bibit pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ceritakan juga kepada kita insya-Allah, iaitu apa, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala melihat apa yang sedang berlaku. InsyaAllah kalau kita insyaAllah bersama dengan Allah, Allah Ta'ala akan sentiasa akan memberi pertolongan kepada kita. Setakat itulah saja insyaAllah ayat kita berhenti pada kali ini, ayat 57. InsyaAllah ayat 57 kita akan sambung dalam setiap minggu insyaAllah seperti biasa. Hari Sabtu insyaAllah pada pukul
7.10 minit. 7.10 minit hari Sabtu dalam masa setengah jam insya-Allah sampai sebelum Isyak. Sekarang kita nak Isyak insya-Allah 1 minit lagi di negara Brunei Darussalam kita akan masuk Isyak. Kita akan sama-sama solat Isyak insya-Allah berjamaah. Kalau kita ada ahli rumah insya-Allah ajak semua berjamaah insya-Allah. Walaupun seorang, 2 orang, 3 orang kan, ajak semua berjamaah kan, sembahyang sama-sama, berdoa sama-sama, zikir sama-sama sikit. Kalau mampu baca Yasin setiap hari insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala wabak dan Allah, moga-moga Allah Ta'ala akan jadikan semua ini adalah untuk kebaikan untuk kita semua. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.